termasuk dalam pada malam ni, pada hadis berikutnya, itu hadis yang ke-19. Al-Quran Al-Karim menemui pembacanya pada hari kiamat. Haddathani Abdullah bin Buraidata an abihi qala kuntu jalisan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqulu ta'allamu suratul baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarakaha hasratun wala yastati'uha al-batlah. Qala thumma sakata sa'ah thumma qala ta'allamu suratul baqarah wa ali imran fa innahuma zahrawani yudhillani sahibuhuma yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqani min tayrin sawaf wa innal qur'an yalqi sahibahu yawmal qiyamati hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahib fayaqulu lahu hal ta'rifuni fayaqulu ma a'rifuka fayaqulu ana sahibuka al-Qur'an allazi adma'tuka fi hawajiri wa ashartuka laylaka wa inna kulli tajirin min wara'i tajiratihi wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijaratin fayu'tal malaku biyaminihi wal khulda bishimalihi wa yudha' ala ra'sihi tajul waqar wa yu'sa walidahu hullataini la yuqamu lahuma ahlud dunya fayaqulani bima kusina hada fayuqalu bi akhdhi walidakuma al-Qur'an thumma yuqalu lahu iqra' was'ad fi darajatil jannati wa ghurifaha fahuwa fi su'udin ma dama yaqra' hadha kana aw tartila hazzan aw kana tartila. Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu daripada ayahnya berkata, aku pernah duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar baginda bersabda, pelajarilah surah Al-Baqarah kerana mempelajarinya adalah keberkatan dan meninggalkannya adalah kerugian. Para ahli sihir tidak mampu mengalahkannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam diam sesaat. Lalu baginda bersabda, pelajarilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sesungguhnya surah itu dinamakan Zahrawan dan ia juga menaungi pembacanya pada hari kiamat, seolah-olah menjadi dua gugusan awan atau dua benda yang biasa menaungi manusia atau dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya. Baik, hadis ni dia panjang, dia ada beberapa fawaid yang boleh kita ambil. Pertama sekali adalah kelebihan mempelajari surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Pertama, Nabi SAW sebut orang yang mempelajari surah Al-Baqarah ni ada keuntungan untuk dia yang khusus. Surah-surah dalam Quran ni, dia semua surah ni adalah hebat lah bila ayat Quran. Tapi setiap satu surah tu dia ada kelebihan dan khasiat tertentu yang Allah Ta'ala letak di sebalik surah-surah tertentu tadi tu. Macam ubat lah, Panadol ni bolehlah makan. Untuk semua sakit lebih kurang kita boleh makan. Tapi kalau kita ada sakit-sakit bahagian dalaman jantung kita, kita ada bahagian orak kita, kita ada tangan terseliur yang sakit dan sebagainya, itu bolehlah makan Panadol, tapi dia tak apa berkesan. Dia ada ubat-ubat tertentu dia yang lebih berkesan pada tu. Jadi surah-surah ni semua secara umumnya dia sangat baik dan bagus. Tapi bila Nabi SAW sendiri spesifik bagi tahu surah ni untuk apa, surah ni khasiat dia apa, surah ni khasiat dia apa, maka ulama-ulama memperincikan benda tu.
Jadi surah Al-Baqarah ni ada satu keistimewaan yang Allah letak pada dia, kelebihan sangat banyak, kerana Nabi SAW sebut siapa yang belajar tu adalah keberkatan dalam kehidupan dia. Dan orang yang meninggalkan mempelajari surah Al-Baqarah ni akan menyebabkan dia rugi banyak. Sebab dalam Al-Baqarah ni dia ada beberapa hukum hakam, dia ada kisah-kisah, dan dia ada juga berkaitan hukum hakam. Dia menjadi surah terpanjang 286 ayat yang merangkumi beberapa benda berkaitan dengan sirah, yang merangkumi beberapa benda berkaitan dengan hukum hakam. Ada cerai, ada talak, ada semayang dalam tu. Ada juga hukum hakam umum, dan termasuk beberapa kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala terletak, termasuk kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, termasuk kisah yang di awal juzuk tu berkaitan dengan syaitan, bagaimana dia dihalau, diusir daripada syurga. Kemudian kita ada kisah berkaitan bagaimana Nabi Ibrahim bina Kaabah. Lepas tu dia masuk juga beberapa kisah-kisah, dan di hujung sekali yang paling hebat sekali, kita ada penutup surah Al-Baqarah tu, termasuk start daripada ayatul kursi, dan juga kita ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ada amanar rasul, dan la yukallifullah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu, maknanya surah Al-Baqarah ni dia ada banyak kelebihan dan khasiat yang Allah Ta'ala letak pada dia. Jadi mempelajarinya, banyak benda-benda yang faedah kita dapat dalam kehidupan. Termasuk juga benda, kalau tak belajar maknanya rugi besar orang tu. Banyak ilmu-ilmu Islam yang letak di awal surah Al-Baqarah ni yang Allah Subhanahu Wa Taala letak. Dan yang kelebihan yang paling utama juga dalam surah ini adalah sihir. Siapa-siapa yang kena sihir, yang dirasuk dan sebagainya, surah Al-Baqarah ni sangat baik. Kerana Nabi SAW menyebut, innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, maka syaitan dia tidak mampu untuk menembusi nak masuk dalam rumah tu. Baik kalau kita pindah rumah, atau rumah tu kita jarang duduk bila-bila, atau kita main nak pindah masuk dalam rumah tu, kita dah sekian lama kita tak duduk, maka paling baik kita baca Al-Baqarah secara penuh. Baca Al-Baqarah secara penuh, baca satu surah penuh. Kalau kita main hujung-hujung minggu kita main, dia mesti kita ada 2 biji rumah, satu rumah di Kulim, satu lagi di Padang Serai Manduk Terui. Di Kulim ni bila-bila cuti bawa anak saja berjalan situ, dah contohlah, masa pergi di situ tu baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu pun dah sangat baik dan bagus dah. Baca ayatul kursi, amanar rasul, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan la yukallifullah. Kalau boleh baca penuh, itu lebih baik untuk menghalang syaitan masuk di dalam rumah. Adapun buat amalan-amalan lain, itu dianggap khurafat. Contoh, gantungkan apa? Gantung ladang kuda depan rumah. Lepas tu adalah benda-benda dia buat. Ada setengah tempat dia gantung ikan puyuh. Tak tahulah tempat tuan-tuan. Saya tengok bau ikan puyuh. Saya tanya dia, bau ikan puyuh. Dia tak ada. Yang ni tak bagi jin masuk. Saya kata, jin mana bengong sangat tak masuk kalau ikan ni. Dah ikan puyuh dia masuk, tak ada masalah apa. Hamba ikan jos pun dia masuk. Hamba ikan dia tak takut. Dia takut syaitan. Kuda, ladang kuda dia tak takut apa, tak takut. Banyak kadang ladang tu dia buat atas daripada bismillah. Bismillah tu bawah. Kita tanya sebab apa? Tak tahu lah. Lama-lama lah orang dulu-dulu suruh buh, depa buh, saya pun tak buka lah. Tak tahu sebab apa kita buat. Maka jangan bubuh benda pelik-pelik depan rumah macam tu. Baca Al-Baqarah, insya-Allah syaitan tak main. Atau nampak macam anak kita duk kena macam gangguan gitu, kita bubuh pasang Al-Baqarah tu, biar dia jalan kat rumah tu, dia sebagai pemelihara. Dan sihirlah, kerana dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang kisah bagaimana jin ni dan syaitan ni, antara peranan dia adalah sihir memisahkan suami isteri, sihir untuk sakitkan orang dan sebagainya. Kisah Nabi Allah Sulaiman AS ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi membaca surah Al-Baqarah secara berulang kali
ada beberapa kelebihan khusus yang Allah beri. Dan termasuk juga Nabi diam, Nabi angkat kepala, Nabi cakap. Surah Ali Imran pun sama. Hamba jangan tinggal, baca juga, banyak kelebihan dia. Kaji juga, tadabbur juga. Tengok apa cerita dalam tu. Ada banyak kisah-kisah berkaitan Nabi Isa alaihissalam, kisah berkaitan mak dia Maryam alaihissalam, keluarga Ali Imran ada dalam tu, cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, cerita peperangan, banyak cerita. Dua surah ini, siapa yang menjadikannya sebagai amalan membaca Al-Quran ni, maka khususnya dua surah ini apa akan beri pada dia? Masa dia duduk dalam kubur ni, dua surah ni akan main membantu dia. Sama ada Nabi kata dia main dalam bentuk kepulan awan, dia akan main bantu. Maknanya dia akan protect kita, akan jaga kita daripada sebarang benda-benda yang meresahkan kita di akhirat esok ni. Huru hara akhirat tu dia akan jaga. Atau Nabi SAW kata macam dua kelompok burung. Kan masa dekat-dekat nak maghrib ni, kadang kita tengok orang burung balik mai ramai-ramai gitu, dia terbang duduk dekat pokok-pokok tu. Dia main macam tu, dia main cover. Maknanya kita duduk di kubur tu, dia pemain ramai sangat ni. Tapi burung tu adalah intipati daripada dua surah yang kita baca tu. Allah jelmakan sebagai burung untuk jaga orang yang membacanya. Maknanya andai sekiranya kita membaca dua surah ini sahaja pun ada kelebihan yang khusus dalam kubur kita dapat. Apatah lagi kalau kita membaca surah-surah lain dalam Al-Quran. Maknanya Nabi bukan sahaja nak suruh kita baca surah ni je. Melazimi membaca Al-Quran itu sangat memberi manfaat untuk membantu orang tu di dalam kubur. Terutama fokus pada dua surah ni dapat kelebihan yang sangat banyak. Jadi rugilah kalau kita tak boleh baca Quran. Saya banyak kali dah carilah orang untuk kita usaha belajar pelan-pelan baca Quran dan sebagainya. Merangkak pun tak apalah. Mereka beli pen, ada pen tu kan, macam-macam lah orang buat lah ni. Tengok pasaran ni, Al-Quran macam ni lah, Al-Quran yang tu lah, Al-Quran Al-Qayyum lah, Al-Hidayah lah. Quran ni apa dia? Dia fokus terjemahan. Quran ni perkata, terjemah. Setiap perkataan tu dia terjemah, setiap perkataan dia terjemah. Lepas tu ada waqaf ibtidak pula. Kalau kala ni berhenti, kalau kala ni ulang balik. Allah, orang pikir ni macam mana nak bagi mudahkan kita. Ada Quran jenis 30 juzuk, ada jenis 15 juzuk, 15 juzuk ada. Kok berat sangat nak bawa. Ada pula lepas buat Quran 10 juzuk, 10 juzuk ada. Ada Quran 5 juzuk, 5 juzuk ada. Kok takut banyak sangat dah bawa, buat 5 juzuk, buat 5 juzuk, 5 juzuk. Lalu saya tengok 2-3 hari lain pula Quran sejuzuk. Dia ambil sejuzuk tu dia bulan kereta. Traffic light baca, habis juzuk balik rumah simpan, tukar balik ambil juzuk 30 pula, ambil juzuk 28. Satu. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak suruh kita baca Quran. Dalam handset pun ada orang buat baca Quran tu. Boleh download macam-macam. Hak Jakim ada pun ada. Hak macam-macam lah, sampai dia berkata hati-hati yang ni tak betul apa semua. Download hak Jakim, hak yang Jakim sahkan. Okey, boleh. Maknanya tak ada alasan tak boleh baca. Padahal benda tu mukjizat dan nak beri manfaat pada kita, dan Allah mudahkan dengan teknologi dan sebagainya, boleh buat macam-macam. Tak ya, boleh letak yang ni baca macam mana, ambil pen tu tak dia baca, dia tulis baca itu. Ya Allah, tapi jangan suruh dia baca selalu, sakit dia yang masuk syurga. Pen tu dalam syurga, pen tu babai. Dia kata baca, aku duduk kat dunia ni, kita pun babai balik. Awak duduk dalam, aku duduk luar. Dia tak lah, aku duduk baca, hang tak baca. Itu bukan nak suruh dia baca. Orang buat pen supaya kita benda apa yang kita tak tahu nak berhenti kat mana, macam mana baca ayat ni lah. Sebab sin ada kat atas, ada ta dekat bawah. Ya bersutu ke, ya macam mana baca ni, dia tak tahu. Dengar dia baca, oh berhenti kat sini, syekh ni baca macam ni. Tengok syekh lain pula dia baca macam ni, oh dia berhenti kat sini. Oh boleh berhenti, sini tak ada berhenti tapi boleh berhenti. Oh ambil balik tang ni, dapatlah idea. Bukan bagi pen tu baca gitu ya. Baik dia tak payah buat pen.
pen tu memudahkan, bukan suruh pen tu baca sampai sudah. Macam tu. Kemudian Al-Quran akan menemui pembacanya pada hari kiamat setelah kubur terbelah seperti seorang lelaki pucat kerana takut. Ia berkata kepada pembacanya, apakah kamu mengenaliku? Bila masuk dalam kubur, ada seorang lelaki yang akan mai. Seorang lelaki dia akan mai. Kita pun tengok, lelaki ni siapa? Macam tiba-tiba dia mai kat aku ni, pahai dia ni. Maka, adakah engkau mengenaliku? Lelaki itu jawab, aku tidak mengenalimu. Quran tu mai dekat dia, Quran tanya kat dia, hang kenal tak aku? Dia tak kenal. Siapa ni? Encik ni siapa? Maka encik tadi beritahu, aku adalah temanmu Quran yang menghilangkan hausmu pada siang hari yang panas dan membuatmu bersengkang mata pada waktu malam. Akulah dulu. Aku ni Quran. Sebab akulah dulu kat dunia, hang baca Quran pagi sampai serak, sampai hang tak ada suara, sampai dahaga hang baca Quran. Banyaknya hang baca Quran. Dan waktu malam aku juga teman hang kat dunia. Sebab apa? Sebab hang tak tidur, hang baca Quran, hang qiyam mulai, hang bangun awal, hang bangun aku baca. Maka disebabkan pagi dengan petang hang ni sentiasa bersama dengan aku, maka aku datang untuk membantu hang. Sesungguhnya hari ini engkau dapat pahala daripada setiap perdagangan. Okay. Sungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan daripada perniagaannya. Sungguhnya hari ini engkau dapat pahala daripada perdagangan yang engkau telah lakukan. Jadi Quran tu kata, dia mai tolong kita. Dia kata orang kalau berniaga dia mesti untung. Siapa berniaga pun dia dapat untung. Hang anggaplah aku ni sebagai keuntungan daripada pelaburan hang. Apa dia? Hang guna masa hang untuk baca, hang guna suara hang guna tenaga hang, malam hang bangun baca Quran apa semua. Hari ni hang ingatlah sebagai keuntungan perniagaan hang dah buat, hari ni aku main tolong hang. Menunjukkan bahawa orang yang selalu membaca Quran, sama ada di waktu pagi atau di waktu malam atau pagi dengan malam, ada ruang dan peluang yang besar dibantu oleh Al-Quran itu sendiri. Tapi kita kebanyakan masa kita kalau waktu malam tak adalah qiyam, kita mungkin tengok telefon sampai malam, sampai 2-3 pagi, lepas tu baru kita tidur. Lepas tu mata jadi bengkak, lepas tu bangkit pagi awal pun dan subuh terlambat. Kerana kita ada banyak di akhir zaman ni, kita baca Quran ni, saya beritahu tuan-tuan, pahala banyak. Sebab apa pahala banyak? Sebab ada banyak tarikan tambahan. Kalau dulu-dulu dia tak ada banyak tarikan sangat. Lah ni, saat-saat yang ni dengan telefon dengan ni pula 2-3 hari ni duk lantik Perdana Menteri. Tak pergi mana? 3 hari tak tutup TV. Mujuk daripada lantik hari ni. Tidak terbakar TV. Tak tutup. Saat esok, saat dia ni nak gabung, saat dia ni tak mau gabung, saat dia ni smackdown dia ni, saat dia ni lompat atas kepala dia ni, saat dia ni buka pintu belakang pergi bincang pula lagi masuk. Macam-macam. Lalah habis ya. Masa habis tang tu dah. Jadi tarikan kita ni banyak. Nak fokus, nak duduk baca Quran ni, perlukan masa. Sejam, 2 jam kita baca Quran tu besar dan hebat lah tu. Biasanya 3 ayat dan lepas pegang telefon pula, tengok WhatsApp pula. Tak ada satu muka surat, tengok Facebook pula. Baca 2 muka surat, tengok TikTok pula, Twitter pula, Instagram pula, duk mampu ikut tu ya. Lalu tak ada baca Quran. Esok siapa nanti main? Instagram dia akan main. Akulah Instagram yang baca di waktu pagi dan malam. Dia tak tolonglah kita. Sebab dia nak tolong apa? Sebab Facebook ni dia tak akan habis. Tu ambil telefon, buka Facebook, tarik sampai kiamat tak akan habis benda tu. Dia duk ada. TikTok ke apa, pusing gambar, cerita tak habis benda tu. Maknanya hang nak senang tahu buat apa? Hang tutup telefon tak tepi baca Quran. Dah habis baru orang buka telefon. Tidak, orang tak telefon tepi ya, macam-macam dia akan main, dia ganggu kita. Kita ni sahabat tuan-tuan kena tegas dengan diri sendiri.
Kalau kita tak tegas, kita akan terlepas. Kalau kita tegas, kita selamat. Semua benda sunat kita kena tegas dengan diri sendiri. Macam sembahyang duha lah. Pagi kita kena strict dengan diri tak. 10 aku kena pergi buat duha. Kalau kita layan duk nganga saja, habis masa tu. Kita boleh paksa diri buat sunat, tapi tak boleh, kita kena ajak orang dengan kasih sayang buat benda sunat. Weh, jom kita pergi salat duha. Weh, tak ada nak ambil luar. Ambil pergi kat dia, kita dah ajak, dia tak mau tak apa. Tapi kita mesti strict dengan diri sendiri. Aku mesti pergi. Aku mesti bangun. Aku mesti buat. Aku mesti selawat satu hari banyak kali. Tak selawat lagi jangan tidur. Kalau mau ngantuk sangat dah. Duduk ambil uduk, bagi habis selawat satu kali baru tidur. Kena strict dengan diri. Kalau tuan-tuan strict dengan diri untuk benda sunat, dia akan membantu untuk kita istiqamah dalam benda fardu. Kalau benda sunat kita tak apa tegas dengan diri sendiri, kena paksa diri kita. Dia kena semangat, kena himmah. Himmah tu macam satu keinginan yang kuat nak buat benda tu. Sebab saya beritahu tuan-tuan, akhir zaman ni kita macam tenggelam dalam pasir. Kita duduk bawah. Pasir tu dia sentiasa main tau. Kita duduk bawah. Kita kena lawan, kena naik atas balik baru kita boleh jumpa permukaan. Kalau tuan-tuan biar, tak apalah, ikut kita akan tenggelam, itu jadi susah. Nak korek balik lambat. Jadi jangan biar kita tenggelam lama. Naik balik, sekali naik balik. Sebab tu kita main kuliah. Bila kita main kuliah ni, ustaz-ustaz bagi peringat balik. Jadi tengok kawan-kawan duk buat ibadah, dia ni baca Quran apa semua, dia ni tasbih, teman semain Jumaat awal tengok orang duk baca kafi. Kita jadi semangat balik. Kalau kita jenis biar, tak payahlah, tak apalah, kuliah pun tak main, masjid ceramah pun tak main, memang kita jadi hanyut tu, kita tak tinggal gitu rugi. Maka kena strict. Satu hari mesti baca Quran. Sikit, banyak, semuka, setengah muka, satu ayat, paling tak ada nak tidur malam lah. Apa benda aku tak buat lagi Quran tak baca lagi. Ambil sembahyang. Malah dah ambil sembahyang. Tak apa, duduk atas katil, buka telefon cari Quran kan. Buka Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Sadaqallahul azim. Tu tidur. Gamak buat aku tu. Bacalah banyak sikit. Kena kuit lah mampu. Ada Yasin wal Quran la sadaqallahu. Kira nak lena ya. Bacalah sampai bawah sikit. Bagi setengah muka paling kurang lah. Bagi kita ada touching. Quran ni dia cepat merajuk. Dia macam markah. Kalau kita tak baca, kita tak pegang dia macam merajuk malah. Dia bicara orang lain Hak kita hafal pun sama. Kalau kita tak jaga dia merajuk dia di belah. Quran dia macam baby. Baby duduk menangis kan. Baby anak kita umur 3 tahun, 2 tahun, 7 bulan, 8 bulan kata. Merangkak menangis, merangkak tengok kita, dia nak kita dukung dia, dia nak kita dukung dia. Kita dukung dia, dia diam lah. Quran macam tu. Kita kena dukung dia, dia kawan dengan kita, dia baik dengan kita. Kalau kita tengok dia buat tak layan kan. Last baca Quran Ramadan dulu, pela tak baca, dia memang kuat merajuk. Dia merajuk kuat pada perempuan ni. Perempuan merajuk juga. Quran dia merajuk. Macam mana nak hilang pujuk dia, kita kena rapat dengan dia, baca dia. Paling tak ada ni, paling kurang-kurang lah. Paling teruk di muka bumi, sehari semuka. Yang tu paling teruk lah. Tak larat ustaz, setengah muka boleh. Jangan kurang pada tu lah. Sebab level tuan-tuan, level main kuliah selalu. Jadi kena ada peningkatan juga lah. Jangan yang tak baca tu. Ada orang dia ingat tak apa, main ceramah sudah. Quran bagi orang lain dia ingat aku tu. Dia tak apalah, orang bukan tahu aku tak pandai ingat baca Quran. Aku main masjid tiap hari, takkan orang nak kata aku tak tahu baca, mesti aku kemas tu. Di pandangan orang kita kemas. Kita tak mau orang tengok kita kemas, kita nak Allah tengok kita kemas. Jadi usahalah membaca, kerana dia akan membantu kita. Terutama ketika kita kesunyian, dia akan main tolong kita. Jadi pagi dengan malam. Lalu kerajaan diberikan di tangan kanan pembaca Quran itu dan keabadian di tangan kirinya, serta diletakkan mahkota ketenangan. Jadi bila Quran main ni, dia dapat macam satu kelebihan yang istimewa Allah beri pada dia. Bahkan Allah letak di kepala dia ni, letak macam agung punya tu. Apa orang panggil tu?
Tajun tu, botai kepala raja apa tu lah? Apa? Crown tu. Mahkota. Allah beri pada dia mahkota kemuliaan. Orang yang selalu baca Quran. Bahkan yang lebih hebat lagi, kedua-dua orang tuanya, yakni ibu dan ayahnya, diberi dua perhiasan yang tidak ternilai harganya di dunia. Mak dengan bapak dia yang ajak anak dia Quran, yang jadikan anak dia ahli Al-Quran atau hafaz Quran, atau dia memang rapat dengan Quran, didikan di rumah, ajak anak-anak dia, mak dia dengan bapak dia akan dapat satu pakaian yang baju tu, pakaian tu lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Tuan-tuan boleh bayang baju tu mahal tak mana. Semualah dalam dunia dia ada emas, dalam dunia ni ada permata, ada macam-macam. Dunia ni mahal ya. Mak kita akan dapat baju lebih mahal daripada dunia, bapa kita akan dapat baju lebih mahal daripada dunia. Sebab tu saya selalu habaq Al-Quran ni, anak-anak kita ni kita ajak, alif bata ni kita ajak, Iqra ni kita ajak. Jangan sub dekat cikgu kat sekolah, ustazah kat sekolah, jangan. Sebab bila dia baca Quran Iqra, lepas tu dia akan baca Quran. Dia baca Quran ni sampai kiamat dia baca. Pahala mak pak yang ajak anak-anak Quran tu memang tak habis sampai bila-bila. Sebab tu kita ajak alif sampai ya, kita ajak anak kita. Iqra satu lah. Ustaz-ustazah bantu tak apa, tapi kita main kita. Sama macam Fatihah. Jangan biar orang lain ajak anak kita Fatihah. Kita yang ajak. Sebab Fatihah tu dia akan baca sampai kiamat. Jadi pahala mak pak tu dia takkan hilang. Sebab itulah mak pak dapat. Kalau kita boleh jadikan anak kita hafaz Al-Quran, tu lebih hebat lah tuan-tuan. Allah. Ustaz abang lambat. Ayah anak-anak semua besar lah. Anak hafal Quran pun saya besar lah. Macam ni saya kena start balik tu. Dia semua akan nak menikah lain. Lepas tu dia bawa balik, dia kata kena start balik. Dia duduk buh kepala, ustaz ceramah suruh menikah lain. Bila pula aku suruh nikah lain? Tak apa. Kalau kita tak sempat pun, anak menekan kita ke, cucu-cucu kita ke, hantar seorang pergi. Tak ada siapa lah ustaz, adik-beradik saya semua tak apa minat lah. Tak apalah, pergi mak tahfiz tu cari budak mana-mana buat anak angkat lah, buat cucu angkat lah. Kata ustaz ada budak susah kat sini. Tak ada budak tu. Tak apa ustaz, saya bayar kat dia sebulan berapa? 250, 220. Tak apa, bulan-bulan saya bayar lah. Adik macam ni, pakcik ni nak ingat doa kat pakcik hari-hari. Pakcik tak mau apa pun, hang doa je kat pakcik. Lepas baca Quran, doa kat pakcik. Lepas baca Quran, doa pakcik. Hang pakcik sponsor sepanjang duk tahfiz ni, tak payah risau. Contoh, boleh tak? Banyak saya jumpa, terutama orang perempuan dah habis dah, retire dah, tak kerja dah. Ada yang dah keluarga, ada yang tak pernah kahwin. Tak pernah kahwin, dah berumur dah umur 50 lebih dah. Dia pergi dekat mak tahfiz, dia ambil 10 budak. Madrasah ni dia ambil 10, sekolah ni dia ambil 10 orang, sekolah ni dia ambil 10 orang. Dia kerja, nama, gaji semua ada. Jadi dia bayar duit dia tu, sebulan bayar kat madrasah ni, bayar kat madrasah ni, bayar sini, cari sponsor budak-budak dalam 20-30 orang. Lepas tu minta dia doa, boleh lah. InsyaAllah, moga-moga kebaikan yang dia buat tu, hasil doa budak-budak tahfiz ni membantu dia dalam kubur esok ni. Dikatakan padanya, sebab anak kalian lah. Mereka bertanya, sebab apa kami diberi perhiasan ini? Dikatakan kepada mereka, sebab anak kalian mempelajari Al-Quran. Setiap kali anak tu belajar Al-Quran, mak pak dapat kemuliaan dan kehebatan. Kemudian dikatakan pada anaknya, bacalah dan naiklah ke tangga syurga dan kamar-kamarnya. Maka dia pun terus naik selama dia membaca Quran, baik secara cepat ataupun lambat. Jadi baca dan naik. Sebanyak mana kamu telah baca di dunia, kamu boleh naik tingkatan syurga yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maknanya lebih banyak baca Quran, lebih banyak kemuliaan Allah beri esok di akhirat. Kalau selama ni tak baca, pelan-pelan belajar balik. Banyak orang saya tengok dekat Facebook ke, dari tu siapa ke, page dia tu, bagus dia tu. Satu buat live baca Quran tiap-tiap hari. Dia tunjuk dengan pen, dia tunjuk satu ayat. Pelan dia baca. Orang duk ikut kelas ustazah tu, saya rasa ada berapa kali khatam dah.
Esok dia buat live lagi, esok dia buat live lagi. Buka Quran sama orang dia, buka Facebook ke apa-apa, bacaan Quran live, dia baca. Kita ikut pelan-pelan, tak pandai lagi. Ikut dia baca tu. Boleh ke tu? Boleh, tak ada masalah. Kaedah Quran yang paling tepat ni adalah talaqi musyafarah. Baca berdepan dengan guru, itu yang paling baik. Dan yang lebih bagus, guru melihat mulut dan wajah kita. Tha sebut macam mana, zal sebut macam mana, zai sebut macam mana, ba sebut macam mana, ta sebut macam mana. Dia tengok mulut kita. Itu yang terbaik lah. Kalau kita telefon dekat radio, boleh juga. Bukanlah kata tak boleh, kaedah tu pun macam RTM duk buat, TV radio duk buat, tak tengok mulut pun, dia dengar ya. Boleh juga. Tapi yang paling tepat adalah membaca seperti mana Nabi SAW menerima Al-Quran secara talaqi musyafah dengan Jibril setahun 2 kali. Satu di luar Ramadan, satu di dalam. Setiap tahun dalam bulan Ramadan. Cuma tahun terakhir wafatnya Nabi SAW dibentangkan secara finalized 2 kali kepada Nabi SAW. Jadi tak apalah, boleh lah kawan-kawan kita dengar dia baca, kita tahu macam mana cara sebut dia, kita duduk lama-lama dengar Quran. Quran boleh tiru, tak apa. Tiru bacaan orang baca, tang berana berhenti, tang huruf sebut, boleh tiru bacaan, tak jadi tak menjadi satu kesalahan. Tapi fokusnya pada betul bacaan lah, bukan lagu. Lagu tambahan. Mula bagi betul baca dulu. Jangan baca berlagu tapi salah semua, tu tak kena juga. Baik, tengok pengajaran hadis. Yang tu huraian hadis tu. Pelajari surah Al-Baqarah kerana ia membantu menghalang sihir. Nombor 2. Pelajari surah Al-Baqarah dan Ali Imran kerana ia akan menaungi pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiga, pelajari Quran secara keseluruhannya kerana Quran akan menjadi saham dan pahala besar di hari akhirat. Dan keempat, pastikan generasi seterusnya, itu anak cucu kita, turut mempelajari Quran supaya kita turut mendapat manfaatnya kelak. Maknanya kita ajak anak-anak zuriat kita, kita akan dapat pahala juga. Kita sendiri belajar surah Al-Baqarah, belajar surah Al-Imran, belajar bagi baca. Dah habis kita dah, kita pastikan anak cucu zuriat keturunan kita, mereka boleh juga membaca Al-Quran dengan baik. Orang yang riak pada hari kiamat, nanti akhirat esok ni, orang yang menunjuk-nunjuk amalannya akan hilang semua pahala amalan dia. Akan hilang pahala amalan dia. Baik, kita pun di sini dulu. Saya cakap tuan-tuan tentang beberapa benda lah. Cakap pasal Perdana Menteri ke Ustaz? Taklah, tak cakap pasal Menteri. Perdana Menteri itu urusan yang di-Pertuan Agong. Semua raja-raja Melayu dah bersidang. Kita anggaplah itu ada kebaikan dan hikmah atas apa sahaja yang berlaku. Mungkin kita ada niat, keinginan kita yang lain, Allah bagi yang lain. Mungkin keinginan kita macam ni, Allah bagi yang ni. Kalau keinginan kita yang ni, Allah bagi yang ni. Tak apalah, kita doakan negara kita tak ada huru-hara, negara kita jadi stabil, semua macam tu. Kita tinggal urusan pentadbiran kepada Perdana Menteri untuk melantik kabinet yang baru semua, itu atas kebijaksanaan dia lah. Cuma saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan berkaitan dengan World Cup atau Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang ni di Qatar. Selama puluhan tahun tak ada lagi negara Arab yang dapat satu peluang untuk anjurkan Piala Dunia. Baru ni masa bidalah negara mana nak dapat, maka Qatar dapat. Qatar ni dia antara negara yang kaya dan mantap dan hebat lah, kaya dia tu. Dan bukan sahaja kaya, dia ni pemimpin dia tu berjiwa Islam yang sangat kuat. Berjiwa Islam yang sangat kuat, sehingga Syekh Yusuf Qardawi pun menetap di Qatar. Kerana ulama-ulama dunia kadang-kadang ada isu ke mana ke, kebanyakannya akan memilih Qatar sebagai tempat penginapan lah.
dia menjaga alim ulama dan baguslah negara dia ni. Dia anjurkan Piala Dunia. Dan Piala Dunia dia tu pelik daripada orang. Kebiasaannya pada hari pembukaan Piala Dunia ni, segala artis yang mai, laki, perempuan, hiburan melampau, menunjukkan kata hebatnya negara dia anjur. Tapi jadi satu benda yang luar biasa bagi Qatar, kerana dia anjurkan tu dengan membaca Al-Quran. Dia panggil seorang warga negara dia yang OKU, yang separuh badan, mai baca surah Ar-Rahman dan dia baca surah Hujurat. Lepas tu ada budak-budak tahfiz itu, ada lagi lah beberapa artis. Dan sepanjang majlis pembukaan, konsert pembukaan tu, perasmian pembukaan tu, tak ada perempuan. Nari ada, tapi perempuan tak ada. Laki lah, dia panggil Korea mai buat show semua, tapi laki je, dia tak ada perempuan. Dan Qatar ni dia buat beberapa peraturan yang pelik lah bagi pendapat dunia. Apa dia benda yang pelik bagi orang ni? Yang pertama, dia tak bagi mana-mana bentuk LGBT. Sama ada LGBT tu adalah baju. Tak bagi habis. Baju ke, dekat armband ni ke, atau apa saja benda-benda yang menunjukkan bendera ke, sapu muka ke, bentuk pelangi, itu LGBT kami tak mau. Negara kami dia tak iktiraf benda tu, jadi hampa jangan buat. Mula-mula semua ingat lah, oh apa ni kebebasan bersuara dan sebagainya, tapi lama-lama orang pun boleh terima. Nombor dua, dia kata negara kami ketika hampa duduk di stadium, hampa tak boleh minum arak. Arak tak boleh bawa masuk dalam stadium. Hampa nak minum arak di hotel, tu hampa punya pasal. Tapi depan jalan tunjuk ke orang mabuk negara kami, itu tak dibenarkan. Orang ingatlah apa ni, kami nak minum arak tak boleh, negara kami main negara ni jadi susah pula. Lama-lama orang boleh terima. Qatar ni dia ada kelebihan, dia guna kekayaan dia untuk promosi Islam pada orang. Tepi-tepi jalan ni dia cetak banner besar-besar tu, buat macam satu maklumat pasal hadis. Nabi suka buat benda yang baik. Apalah benda-benda yang boleh menarik perhatian orang pada Islam, pada Nabi ni, dia buat banner besar-besar tu, billboard tepi jalan, rata-rata dekat stadium apa semua ni, dia promosi hadis dan ayat Quran yang menyuruh orang buat baik, yang tak ada bergaduh apa semua, dia cerita pasal Islam yang baik lah. Dan dia panggil pula penceramah seluruh dunia ni, dan penceramah di negara dia letak wakil. Apa benda bab Islam hampa nak tanya, bila, kat mana hampa nak tanya, hampa tak puas hati ke, pelik ke, rasa sebab apa Nabi macam ni, sebab apa isteri Nabi ramai ke, semua hampa boleh tanya. Lebih kurang 2,000 penceramah dia sedia. Dalam bilik hotel dia ada sediakan barcode. Kalau hampa boleh scan, terus dia akan bawa hampa kepada pengenalan terhadap Islam. Dan begitu menakjubkan, apa dia, setakat beberapa hari ni hampir 300,000 ke 500,000 orang yang melayari tu apa, barcode tu yang dia masuk. Bukan saja mereka je scan masuk, mereka tangkap gambar, mereka hantar pi dalam grup mereka ada tu, daripada luar negara, daripada negara asal dia, Brazil ke England ke, masuk ke link tu nak tahu pasal Islam yang banyak. Minggu lepas 2 hari 3 hari start World Cup tu, saya baca dia tulis itu, setakat hari 3 hari ni dah 500 orang masuk Islam, orang luar. Dan tuan-tuan tengok ke tak tahu, ada seorang video viral daripada warga Brazil. Dia pakai kopiah yang macam color-color tu, tinggi macam topi besar nelayan tu kan, yang Brazil punya topi tu. Dia duduk mengucap depan stadium. Dia tu viral video tu. Pak Arab tu duduk ajak, asyhadu I bear witness there is no God to worship, apa orang cakap orang putih. Lepas tu dia cakap pula asyhadu an la ilaha illallah. Warga Brazil tu masuk Islam. Lepas tu takbir, bunyi orang pakai peluk dia semua. Dia ada kepandaian, dia guna buat Islam. Dan dia tunjuk Islam tu baik. Masa first lawan, walaupun dia kalah Ecuador dengan Qatar, lawan awal-awal itu, semua kursi dia letak hadiah.
Ada hadiah, ada minyak atar yang wangi, bagi barang-barang kualiti dekat orang. Dia nak cerita bab Islam, dia tak kata Islam ni kira cincai gitu tak. Dia buat benda yang berkualiti sebab benda tu benda Islam. Tuan-tuan tahu stadium dia. Sekarang musim panas, tuan-tuan tengok orang lu kipas gitu ya. Tapi stadium dia buat, dia nak abang kata, aku bila bawa Islam, aku buat kualiti dekat hamba. Apa dia buat? Stadium tu dia buat, dia boleh tarik haba tu, stadium tu buka musim panas, haba tu masuk, dia ada satu benda yang dia tarik, dia akan pergi ke satu tempat macam water cooler tu, dia akan sejukkan semua cuaca tu, angin tadi yang panas tu dia tarik, dia sedut yang panas, dia masuk, dia bawa keluar balik yang sejuk. Jadi orang yang duduk dalam stadium tu, dia rasa angin tu angin sejuk. Yalah, benda terbuka, taklah rasa macam aircon macam masjid kita ni, tapi orang selesa duduk dalam tu. Tengok, dia nak bawa Islam, dia bawa kualiti Islam dia. Di saya nak abang dekat tuan-tuan, Qatar negara kaya, dia ada kemampuan peringkat dunia, dia boleh Islam. Dan banyak feedback positif yang diterima oleh orang. Apa dia berkata? Apa yang kami faham bab Islam selama ini, tetapi pandangan kami terhadap Islam tu berubah apabila kami sampai di Qatar. Banyak info-info kami terima di negara kami tu macam tak betul. Tengok Islam macam ni. Bila kami main Qatar, kami jumpa orang yang pandai cakap, orang putih, cakap negara-negara dunia semua, Perancis apa semua, penceramah tu boleh cakap bahasa, dia ready, siap dah. Orang dengar, orang boleh faham Islam tu dengan elok. Jadi tuan-tuan, saya nak abang, kita semua ada kat orang Islam ni, kita sebenarnya duta-duta kecil Islam. Kita di ruang kita dah. Apa kita boleh buat untuk Islam? Kita tempat kerja kita, pejabat kita duduk kat surau kat rumah kita. Apa kita boleh bantu Islam tu? Macam mana kita promosi Islam? Mungkin kita duduk kat surau kat rumah kita, tengok ada orang azan, tak ada orang azan, tak apa, kita volunteer. Setakat aku ada, aku bantu. Aku boleh azan, aku azan. Imam tak ada, tak apa, aku tolong. Jangan anggap apa ni asyik aku jadi imam. Jangan. Kita ingat apa aku boleh tolong Islam, aku tolong Islam tahun ni. Di tempat kerja kita, apa kita boleh bantu orang, kita tolong orang Islam. Cuma kita promosi Islam dekat orang dengan bidang yang kita ada. Tak semua orang boleh nak, tuan-tuan nak jadi ustaz baru nak ceramah. Tak ada lah. Semua orang tak nak jadi ustaz, cerita mana? Bukan semua orang boleh berdiri di mimbar khutbah. Ribuan orang duduk di bawah, seorang dia duduk di atas. Jadi apa kerja Islam yang kita boleh buat? Bantu sekadar kita boleh buat. Sekadar kita tailor apa kita boleh, kita jahit baju, apa kita boleh buat untuk Islam. Kita pandai buat grafik, apa grafik yang kita boleh buat tolong Islam. Kita pandai edit video, komputer, audio, kita ada kepandaian dari segi komputer. Apa? Aku pandai lukis, aku lukislah bab Islam, agak-agak cerita macam mana cerita pasal Islam. Okey, cerita bab Islam tu yang terbaik dekat orang. Saya selalu cerita dekat tuan-tuan, satu budak kat sekolah saya, lama lah budak tu. Masa bulan puasa kami pasang di sekolah saya pasang juzuk 30 lah, Masyari Rashid ke Sa'id Romidi, kita pasang bulan puasa. Masa rehat tu, dia tak pergi rehat, buka pasang Quran, duk main. Budak ni, bila kita tengok dia, saya tengok dia lalu kan, mulut dia akan baca. Kalau dia duk baca amma, dia baca amma. Kalau baca idza syamsu kuwirat, dia boleh ikut idza syamsu kuwirat wa jannatul qadara, dia boleh baca sambil jalan lah. Saya tengok yang mulut dia. Esok surah lain dia boleh baca. Saya panggil dia, saya tanya hafal dia berapa juzuk lah. Dia kata tak. Saya tanya hafal juzuk 30 ke? Kata hafal 30 juzuk. Juzuk 30 hafal ke? Dia kata tak. Betul Ustaz, tengok kamu jalan duk baca je. Macam mana Ustaz tahu? Macam mana kamu tahu? Dia kata, Ustaz, rumah saya Mutiara Idaman. Mutiara Idaman belakang tu kat sekolah Jurutung kan. Mutiara Idaman 1, Mutiara Idaman 2, Mutiara Haid, Medan Tengku, pok dia tu lah, kat situ kan. Pakcik van yang ambil dia daripada situ main sekolah Jurutung tu 15 ke 20 minit ya. Pakcik tu ambil flat ni, lagi pergi hantar di sekolah. Dia kata pakcik tu dia pasang sama CD macam Ustaz pasang ni dalam van. Jadi saya hari-hari duduk dengar pakcik tu baca, dan bila saya main sekolah, sama tu saya boleh ulang. Saya tengok hebat pakcik tu, dia bawa bas ya, bawa van sekolah ya. Tapi dia fikir macam mana dengan van ni aku boleh bawa Islam dekat siapa? Dekat budak-budak duduk belakang ni.
Budak-budak macam tu main sini bukan daripada dengar kan. Lompat sini, lompat sana budak-budak. Tapi rupanya dalam duk main tu depa boleh kecak otak fresh. Budak-budak ni tak ada benda campuran lagi, tak fikir apa. Saya kata hebatlah pak cik tu. Dia jadi duta kecil Islam dalam kerja yang dia buat tu. Tapi kita fikirlah apa kita buat. Kita AJK, apa benda kita boleh buat untuk Islam. Kita tak AJK ustaz, kami biasa kami main sembahyang. Okey, apa benda yang kita boleh buat untuk Islam? Tak payah tunggu semua tok siap, tuan-tuan pergi tengok kadang-kadang masjid tuan-tuan tepi jalan. Dia ni singgah, dia tu singgah, kadang-kadang pasang tandas ke tu. Kita semua tak larat tok siap, dia pun tak larat. Tengok buka pipe tu, curah yang bagi bersih kawasan tu. Kadang orang tak dan, kadang bawa anak kecil tak dan buka kasut, nak main kencing dengan budak-budak tak dan lempar, tak apa, kita jadi duta kecil. Tak mana kita boleh buat? Sekadar bersih pasang. Tuan-tuan, itu bukan sekadar, itu benda besar kita buat tu. Qatar tak, yalah, dia level dia, negara ada duit banyak, dia promosi Islam cara tu. Kita apa kita boleh buat? Kita gunakan kelebihan Allah beri pada kita untuk bina Islam. Saya beritahu kat tuan-tuan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia ada kepakaran terjemah mimpi. Bila dia masuk penjara, dua orang berada mai kat dia. Dia berkata dekat dia, saya mimpi sekian-sekian, saya mimpi sekian-sekian. Nabi Yusuf tak terus terjemah mimpi tu. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, lebih kurang 7 atau 8 ayat Nabi Yusuf dakwah dulu, baru dia cerita mimpi. Antara dakwah dia, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik dan lebih berkuasa daripada Allah yang esa dan perkasa? Dia bentang bab Islam, dia bentang bab akidah. Dia ada kelebihan tafsir mimpi, tapi dia tak guna kelebihan tu untuk kepentingan diri dia. Kelebihan yang ada pada dia, dia guna untuk dakwah tu. Di hujung tu, habis cerita bab Islam, bab akidah, baru dia cerita bab mimpi. Kita ada kelebihan repair motor, repair kereta, doktor, apa sajalah kelebihan Allah bagi kat kita, kita guna untuk bantu agama Allah SWT. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau hampa tolong agama Allah, bukan Allah tu tolong Allah tu sebab Allah lemah, wala a'yazubillah, Allah Tuhan Maha Esa Perkasa. Tolong Allah tu maknanya tolong agama Allah. Apa bentuk ruang yang kita boleh tolong, kita bentuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita jumpa orang yang riak pada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.